Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu doakan agar semua murid berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Okey, baiklah murid-murid, hari ini PDPR kita adalah mata pelajaran tafsir Al-Quran dan Hadis bagi darjah 6 Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan pelajaran yang keempat yang bertajuk kewajipan bermesyuarat. Murid-murid boleh rujuk kitab Tafsir Al-Quran dan Hadis, muka surat 13. Tajuk kewajipan bermesyuarat ini merujuk kepada surah Asy-Syura ayat 38. Surah Asy-Syura ini adalah surah yang ke-42 diturunkan di Mekah dan mengandungi 53 ayat. Tapi untuk tajuk ini kita akan memfokuskan ayat yang ke-38 daripada surah Asy-Syura. Mari kita baca, dengar dan hayati bersama-sama surah Asy-Syura ayat 38. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Artinya, dan lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepadanya. Baiklah, itu adalah ayat serta pengertian bagi surah Asy-Syura ayat 38. Tafsir ayat. Jadi dapat diringkaskan daripada surah Asy-Syura ayat 38 itu bahawa yang pertama, menurut Imam At-Tabrani dan Al-Qurtubi, ayat ini turun kerana memuji kaum Ansar di Madinah. Seterusnya, 3 perkara penting untuk membina kekuatan dan keteguhan perpaduan, iaitu yang pertama, solat. Yang kedua, mesyuarat. Dan yang ketiga, zakat. Ini bermakna bermesyuarat sangat dianjurkan oleh Islam. Sebab itu, dia termasuk dalam perkara penting untuk membina kekuatan dan keteguhan perpaduan. Seterusnya, Allah memerintahkan supaya urusan umat Islam diputuskan melalui kaedah bermesyuarat. Okey, orang yang paling kerap bermesyuarat ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kerap bermesyuarat dengan ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Contoh, Nabi Muhammad sering bermesyuarat dan meminta pandangan daripada para sahabat dalam perkara-perkara yang tiada nas atau wahyu. Contoh dalam urusan mengatur gerakan dan strategi peperangan. Kemudian selepas Nabi Muhammad wafat, para sahabat bermesyuarat untuk menentukan khalifah pengganti kepimpinan Rasulullah. Begitu juga Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil pandangan Saidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain sebelum membuat persetujuan untuk menulis Al-Quran dan memerangi golongan murtad. Saidina Umar radhiyallahu anhu pula pernah mengambil pandangan secara bermesyuarat pada penentuan atau permulaan kalender Hijrah. Ini bermaksud yang kita dapat fahami, perkataan mesyuarat itu adalah perbincangan sebelum membuat keputusan. Pengajaran ayat yang kita dapat daripada surah Asy-Syura ayat 38. Yang pertama, bermesyuarat untuk mencari kebaikan adalah sebahagian daripada tuntutan syarak dan sunnah Rasulullah serta amalan para sahabat. Yang kedua, agama Islam akan teguh apabila umatnya bersatu serta istiqamah mengamalkan suruhan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, solat yang dilaksanakan secara berjemaah dapat mengukuhkan
hubungan dan kekuatan umat Islam. Yang keempat, zakat yang ditunaikan dapat membentuk umat Islam yang saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam mengukuhkan perpaduan dan taraf kehidupan umat Islam sendiri. Yang kelima, ayat ini mewajibkan umat Islam bermesyuarat bagi tujuan memperelokkan hal ehwal urusan dunia dan akhirat serta mengukuhkan perpaduan. Okey, pada masa kini, mesyuarat boleh dibuat sama ada secara bersemuka atau secara maya. Secara maya maksudnya macam kita yang belajar sekarang. Belajar melalui video, belajar melalui Google Meet dan sebagainya. Baiklah murid-murid, cikgu harap dengan perkongsian kita hari ini, semua murid dapat memahami tajuk yang kita pelajari. InsyaAllah kita akan berjumpa di masa akan datang. Sekian, terima kasih.